Pada hari ini, kerajaan negeri ingin mengumumkan pemberian bantuan khas keuangan BKK sempena Hari Raya Haji 1442. Raya Haji. Nak tengok alert tak alert? Hari Raya Aidilfitri 1442 Hijrah, tahun 2022. 2022 tahun depan, tahun 2021 tahun ini. Sebanyak setengah bulan gaji, minimum RM1,000 kepada semua anggota perkhidmatan kerajaan negeri, termasuk Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Timbalan Speaker, Yang Berhormat Dewan Ahli-Ahli Dewan Negeri, pengurusan tertinggi dan anggota perkhidmatan kerajaan negeri, dan tidak ketinggalan speaker yang ada di sini. Saya sengaja tinggalkan. Ini semua akan menelan perbelanjaan lebih kurang 22.8 juta ringgit Malaysia dan akan dibayar pada 19 Mei tahun 2021, iaitu 7 Syawal 1442 Hijrah, memandangkan gaji akan dibayar awal sekitar 6 ataupun 5 Mei. Pada gaji bulan Mei akan dibayar awal, jadi boleh digunakan, dan sebahagiannya akan datang ataupun bonus ini akan ataupun BKK ini akan sampai pada 7 Syawal ataupun pada 19 Mei, meraihkan selepas tuan-tuan dan puan-puan selesai puasa 6, insya-Allah. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kerajaan negeri juga bersetuju agar jumlah pembayaran BKK dipanjangkan kepada pemimpin masyarakat, iaitu pengerusi MPKK, pegawai perhubungan kampung baru, bagan dan tersusun, ketua komuniti India dan penyelia wanita berdaya PWB sebanyak RM1,000 seorang, dan penggerak belia Selangor PEBS sebanyak RM500 seorang yang akan dibiayai sepenuhnya oleh pihak kerajaan negeri. Manakala ada beberapa pihak lagi akan turut menerima Mahabah Aidilfitri 1442 Hijrah ini, iaitu di kalangan setiausaha MPKK, petugas masjid iaitu nazir, imam, siak dan bilal akan menerima RM500 yang akan disumbangkan oleh CSR anak-anak syarikat kerajaan negeri, dan kita menambah daripada 22.8 juta itu tambahan 1.6 juta yang akan disumbangkan oleh anak-anak syarikat kerajaan negeri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sementara kita bergembira dengan pengumuman-pengumuman yang telah diberikan, dengan hasil yang insya-Allah akan terus berlimpah kali ganda, saya ingin kembali kepada hasrat puasa yang selalu diingatkan kepada kita, untuk kita mencapai ketakwaan, untuk kita mencapai maghfirah dan keampunan, dan dalam pada masa yang sama kita dapat melihat ibrah dan pengajaran penting daripada puasa. Di saat kita bercerita tentang peperangan Badar, saya teringat kepada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik daripada peperangan Badar, mengingatkan kepada kita ada peperangan yang lebih besar adalah selepas peperangan Badar, iaitu melawan hawa dan nafsu. Walaupun kita ada sedikit kelebihan berbanding dengan rakan-rakan kita di pentadbiran lain, di negeri lain mungkin, jadi gunakanlah dengan seadanya dan sederhana mungkin. Gunakanlah pengalaman kita di dalam Ramadan untuk kita menginsafi dan muhasabah. Gunakanlah segala apa yang kita ada di dalam Ramadan ini, jerih perih orang sebelum ini, pengalaman kita sewaktu kita sukar, untuk kita beringat dengan perbelanjaan yang kita ada. Jangan jadikan Ramadan ini sebagai pesta-pestaan yang akhirnya berlaku pembaziran. Sebelum COVID-19, berpuluh-puluh tan, berpuluh juta tan makanan sehari yang tak disentuh, dibuang begitu saja, hilang begitu saja. Di saat ada orang yang masih lagi homeless, ada orang yang masih tak cukup makan, ada orang yang tertinggal. Di saat ada orang sambut Aidilfitri dengan serba kekurangan, ada orang yang berdepan dengan peperangan, ada yang mungkin kena lockdown, kita harus sambut dengan penuh keinsafan dan juga kegembiraan dengan sedikit wang yang sedia ada. Ini saya habis cakap tak habis lagi, kering. Haus ni, insya-Allah tengah hari ni ramai kat Jekyll bila dengar. Tak apalah, boleh pergi, bukan ada masalah, saya pun pergi. Tapi masalahnya gunakanlah dengan berkhemah, berhati-hati,
Kerana semangat yang saya sebut tentang Ramadan tadi. Selain tentang personal dalam diri kita, ingatan kita, dia juga ada aspek perkongsian. Kalau aspek peperangan yang saya sebutkan tadi, berdepan dengan rintangan dan cabaran, ada aspek dalam konteks negeri, konteks negara, konteks bangsa, konteks kelompok kita. Dan insya-Allah kalau kita dapat laksanakan dengan betul-betul, dengan penuh berhati-hati, dengan penuh kejayaan, insya-Allah kita akan dapat menyambut Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, dan kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru pada hari ini saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua pejabat awam yang diketuai oleh Tok Mi, Datuk Nur Azmi dan Datuk Haris, Datuk Salim, pegawai-pegawai kanan saya di kalangan ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri, ketua-ketua jabatan dan semua pihak. Ingatlah, kejayaan, kemenangan ini selalu diikuti dengan pelbagai perkara. Cabaran, ada mewujudkan dengki, sengketa, kecemburuan. Sebab itu, di saat kita gembira mencapai kejayaan, kita umumkan setiap kegemilangan yang kita ada juga orang ingin meneropong kesilapan-kesilapan kita. Ada orang ingin mencari kesalahan-kesalahan kita. Setiap kejayaan, kegemilangan, kekuatan, kedudukan diikuti dengan kebertanggungjawaban. Kebertanggungjawaban itu sebagian besarnya harus ditimbang dan diukur oleh kita. Saya menyedari beberapa jabatan kita, beberapa agensi kita diteropong oleh pihak-pihak yang berkuasa. Prinsip kita jelas, kita tidak mahu kompromi dengan sebarang kesilapan, kemungkaran dan kesalahan. Tapi di semua pihak berhati-hati, tumpu, jaga, kerja, pastikan ikut prosedur, pastikan ikut tata kelola. InsyaAllah kita akan jadi contoh berdepan dengan cabaran. Bagaimana kuatnya Nabi berdepan dengan peperangan pertama, membawa kejayaan dan contoh, dan itulah bahtera kerajaan negeri Selangor berdepan dengan rintangan dan meneruskan cabaran-cabaran hari depan. Selamat berpuasa, tumpukan ibadah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.